Bismillah, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Matematik tingkatan 2, bab 12, sukatan kecenderungan memusat. Standard pembelajaran, mengumpul data, membina dan mentafsir jadual kekerapan bagi data terkumpul. Mengorganisasikan data bagi jadual kekerapan data terkumpul. Jadual kekerapan bagi data terkumpul. Bagi membentuk jadual kekerapan bagi data terkumpul, data diklasifikasikan dalam kelas tertentu dengan selang yang seragam. Kelas ini dapat mengkategorikan data itu kepada beberapa kumpulan yang sesuai seperti grade keputusan, lulus atau gagal, tahap pencapaian dan sebagainya. Maklumat-maklumat ini akan membantu kita membuat rumusan. Situasi ini sangat penting apabila kita ingin mengorganisasikan set data yang besar. Contoh 15. Set data menunjukkan markah ujian matematik bagi 30 orang murid tingkatan 2 Zuhal dalam peperiksaan pertengahan tahun. Organisasikan data tersebut dalam jadual kekerapan mengikut kelas yang diberi. Okey, untuk penyelesaian, perhatikan dalam jadual yang diberikan, markah itu telah diklasifikasikan kepada 5 bahagian yang mempunyai selang kelas yang sama. Okey, jadi daripada markah matematik tingkatan 2 Zuhal, kita akan lengkapkan gundalan dan kekerapan. Okey, untuk markah yang pertama iaitu 85. 85 terletak di antara 80 hingga 99, jadi pelajar perlu tandakan pada ruangan ini. Seterusnya, 58 berada di antara 40 hingga 59. 75 berada di antara 60 hingga 79. 41 berada di antara 40 hingga 59. 53 berada di antara 40 hingga 59. Dan langkah yang sama perlu dilakukan untuk kesemua markah yang ada dalam jadual tersebut. Pastikan pelajar menandakan kesemua markah tersebut dan diwakilkan dengan gundalan. Okey, seterusnya bagi markah 0 hingga 19, kekerapan bersamaan 3, markah 20 hingga 39, kekerapan bersamaan 6, bagi markah 40 hingga 59, kekerapan bersamaan 11. Bagi markah 60 hingga 79, kekerapan bersamaan 6. Dan 80 hingga 99, kekerapan bersamaan 4. Okey, jadi pelajar, kita telah lengkap jadual kekerapan. Contoh 16, Sylvia menemu ramah 20 orang kawan-kawannya tentang masa mereka bangun daripada tidur pada waktu pagi semasa cuti sekolah yang lepas. Dapatan daripada temu ramah itu adalah seperti di sebelah. Organisasikan data masa itu dalam jadual kekerapan mengikut kelas berikut. Okey pelajar, dalam jadual yang diberikan telah dibuat selang kelas yang sama bagi masa
Dan kita akan lengkapkan gundalan serta kekerapan berdasarkan masa bangun pagi. Okey, 6 berada di antara 6 hingga 6.29. 5:01 pagi berada di antara 5 hingga 5.29 pagi. 6:22 berada di antara 6 hingga 6.29. 5:30 berada di antara 5:30 hingga 5:59. Okey, langkah yang sama perlu dilakukan bagi setiap data yang ada. Okey, pastikan pelajar menandakan pada ruangan yang betul. Okey pelajar, dari gundalan yang dibuat, kita dapati bahawa kekerapan bagi 5 hingga 5.29 ialah 2. Kekerapan bagi 5:30 hingga 5:59 ialah 4. Kekerapan bagi 6 hingga 6.29 ialah 5. Kekerapan bagi 6:30 hingga 6:59 ialah 8. Dan kekerapan bagi 7 hingga 7.29 ialah 1. Okey, seterusnya, dalam jadual kekerapan berikut, A nyatakan bilangan murid yang bangun pada pukul 6 hingga 6.29. B perihalkan tentang jumlah kekerapan tertinggi dan terendah masa murid bangun daripada tidur. Okey, untuk menjawab soalan A, perhatikan dalam jadual, bilangan murid yang bangun pada pukul 6 hingga 6.29 pagi ialah 5 orang. Jadi pelajar boleh tulis sebagai jawapan 5 orang murid yang bangun pada pukul 6 hingga 6.29 pagi. Okey, seterusnya untuk menjawab soalan B, pelajar boleh tulis seperti berikut. Murid paling ramai bangun pada pukul 6.30 hingga 6.59 pagi iaitu 8 orang. Hanya seorang sahaja murid yang bangun pada pukul 7 hingga 7.29 pagi. Okey, itu sahaja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, jazakumullahu khair.